Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Kepada yang baru sampai ke channel ini, selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome to my channel. Jangan lupa untuk subscribe and press the notification button so that korang tak terlepas video-video dari aku. I'm aiming for 100k subscribers menjelang 2021, so I hope all of you can bring me there. Ayo sama-sama kita jadikan channel ini standing channel-channel teori One Piece yang ada di seluruh dunia. Ikutu Yarudomo. Shiki, negara Wano dan konspirasi 20 tahunnya. Suatu masa dahulu, Oden telah menyatakan deklarasinya kepada Lanun Roger tentang apa yang dia ingin lakukan. Dari informasi yang telah dia perolehi bersama-sama Lanun Roger di Laugh Tale, dia sekarang telah bersedia, walaupun dia berasa tidak layak untuk seseorang sepertinya, iaitu untuk membuka sempadan Wano dan bersedia untuk menjadi shogun yang selayaknya. Oden berkata, dengan bantuan para pengikutnya yang setia, kita akan melihat kejayaan impian ini dalam jangka masa 20 tahun akan datang. Setelah kekalahan Shiki the Golden Lion di tangan Pirate King di Ed War, setelah kekalahannya juga di tangan Monkey di Garp the Hero dan Sengoku di Ibu Pejabat Marine, setelah kematian Pirate King dan setelah kejayaannya melarikan diri dari penjara Impel Down, Shiki telah memberitahu Whitebeard yang dia bercadang untuk menghilangkan diri untuk seketika waktu, dan dia kemudiannya akan kembali lagi bagi memperlihatkan kegerunan Lanun yang sebenar kepada semua Lanun-Lanun newbies. Whitebeard kemudiannya melihat kepada Shiki dan berkata, "Kau merancang sesuatu lagi?" Dan di suatu kawasan yang pelik, tinggi menjulang di atas awan, Shiki kemudiannya mengisytiharkan, "Baiklah, aku akan laksanakan perancangan ini. 20 tahun akan datang, akan aku ciptakan neraka di dunia ini." Apa yang menariknya adalah caption yang dapat kita lihat di penjuru ini, menunjukkan garis masa secara terperinci. Dan ya, 20 tahun sudah pun berlalu. Di dalam artikel Japan Today yang terdapat auto column pada 2017, Oda bagi tahu sebab utama kenapa One Piece telah berjalan selama 20 tahun ini adalah disebabkan oleh 7 panglima perang lautan, iaitu The Shichibukai. One Piece asalnya adalah bertujuan untuk menceritakan hikayat dan shikayat pertarungan Monkey D. Luffy mencabar 4 maharaja iaitu The Yonko, dan menamatkan siri One Piece dalam hanya 5 tahun. Namun, dengan adanya Shichibukai ini, riwayat kisah One Piece ini akan menjadi lebih menarik. Dalam satu temu ramah bersama editor media Oda yang bernama Naito, dia menyifatkan permulaan Wano Arc dengan Luffy yang terdampar di pantai dan kemudiannya bertemu Zoro adalah sebenarnya disengajakan oleh Oda bagi mengimbau kembali nostalgia bagaimana siri One Piece ini bermula dan membuatkan seperti Luffy telah berangkat bagi memulakan pengembaraan yang baru. Dan scene itu juga sengaja diselarikan antara permulaan siri dan permulaan Wano Arc ini bagi menyegarkan kembali peminat kepada bagaimana One Piece ini bermula. Dan kesimpulan dari apa yang Oda dan editornya iaitu Naito bagi tahu, seolah-olah baru sekarang hikayat One Piece bermula. Dan di Wano lah asalnya Oda ingin memulakan hikayat One Piece pada asalnya, iaitu sebuah hikayat seorang budak baru yang mencabar orang lama, sebuah hikayat tentang legenda dan inherited will, dan yang mana sudah tentulah akan membabitkan Flying Pirate Shiki the Golden Lion. Dalam chapter 965, kita telah melihat bagaimana Kurozumi Orochi telah mengambil alih tampuk pemerintahan Wano sebagai seorang shogun. Dia telah mempelajari bagaimana klannya telah menyimpan dendam kesumat yang lama terhadap klan Kozuki dan daimyo yang lainnya dari seorang wanita tua. Wanita itulah yang telah mengkorupsikan minda pemikiran Orochi. Di chapter inilah di mana konspirasi penggulingan takhta bermula, iaitu dari seorang wanita yang tidak dikenali dari mana asal-usulnya. Wanita tua itulah yang memberitahu Orochi yang dia dapat melihat masa depan Orochi, yang Orochi akan menjadi shogun seterusnya. Wanita itu kemudiannya menceritakan tentang riwayat hidup Datuk Orochi yang mana telah dibunuh oleh klan Kozuki kerana di saat Shogun Kozuki sebelumnya tidak dapat untuk memiliki anak dan tiada memiliki waris, maka kelima-lima keluarga daimyo yang berkhidmat di bawah Kozuki menjadi gelisah, tertanya-tanya siapa yang bakal menghuni tahta shogun seterusnya. Dan ketika setiap dari mereka menegaskan yang mereka layak untuk tahta itu, Datuk Orochi telah merencana sesuatu dalam senyap. Rencana untuk meracun setiap daimyo yang menjadi pencabarnya. Kehilangan daimyo satu demi satu merisaukan Shogun Kozuki yang akhirnya dia pun jatuh sakit. Tatkala rencana tersebut hampir-hampir berjaya, Shogun Kozuki tersebut telah dikurniakan cahaya mata Sukiyaki Kozuki. Sejenak Datuk Orochi telah dipaksa untuk melakukan harakiri. Rumah, tanah, istana, status dan semuanya telah dirampas. Salah siapakah semua ini kalau bukan salah Sukiyaki Kozuki yang telah lahir ke dunia, kata wanita tua tersebut. Lanun-Lanun Rock sangat terkenal dengan sikap membunuh kru mereka sendiri untuk kepentingan peribadi.
Blackbeard yang berkemungkinan mewarisi Will of Rock di Zebek dilihat tiada masalah untuk membunuh crewmates-nya sendiri untuk kepentingan pribadinya, sementara Whitebeard melarang pembunuhan nakama sendiri dalam kapalnya seolah-olah dia telah mempelajari sesuatu dari pengalamannya bersama Rock. Dalam chapter 957, Sengoku telah bertanya kepada Akainu tentang Oden, seorang tokoh yang pernah berkhidmat di bawah dua legenda. Dia bertanya, adakah situasi semasa yang berlaku di Wano ini mempunyai hubung kaitnya dengan Oden? Dan tertanya-tanya, mengapa negara Wano ini menjadi faktor yang amat sinonim dengan nama-nama besar dan amat keterlaluan untuk dianggap sebagai suatu kebetulan. Berkemungkinan nama-nama besar yang dimaksudkan Sengoku adalah nama-nama yang pernah mewakili kru Rocks dan insiden yang pernah berlaku di God Valley. Dan di Wano, sehingga sekarang nampaknya Oda sengaja dilihat seperti terlupa menyertakan satu nama besar dari salah satu kru Rocks, iaitu Shiki. Sudah tentu dalam setiap diri Komander Zebek memiliki impian mereka yang tersendiri. Whitebeard pada dasarnya mempunyai impian untuk mewujudkan keluarga besarnya sendiri. Sekiranya Rocks adalah sebahagian dari keluarga sementaranya suatu ketika dahulu, jadi masuk akal mengapa dia memilih untuk membawa haluannya sendiri apabila lanun Rocks terbubar. Manakala Big Mom bagi mengejar cita-citanya, dia dengan inherited will of Mother Carmel untuk mengumpulkan segala tribe yang wujud dalam dunia di dalam kerajaannya. Mungkin Zebek telah menjanjikan kepada semua komandernya yang segala impian mereka akan tercapai melaluinya. Mungkin disebabkan itulah Lin memanfaatkan peluang ini bagi merubah dunia mengikut acuan impiannya. Selain itu, kalau kita tengok Jolly Roger kepunyaan Shiki dan Kaido, begitu juga Blackbeard, sedikit sebanyak mungkin mempunyai kaitan dengan Lanun Rocks. 33 tahun dahulu, setelah jatuhnya Lanun Rocks, Kaido telah membentuk Beast Pirates bagi mengejar impiannya, membentuk sebuah keluarga besar yang mengandungi sebahagian besar pengguna buah Zoan, membentuk Beast sepertinya sendiri dalam kalangan Lanunnya. Ironinya, Kaido dianggap sebagai raja segala binatang, manakala Shiki mempunyai nama julukan The Lion yang juga King of the Jungle. Di atas kertas, Kaido adalah pelapis dalam Lanun Rocks, sepertinya Shanks yang juga pelapis dalam Lanun Roger. Selain berlatih dengan Roger sendiri, Rayleigh juga pernah menjadi gurunya seperti Luffy semasa di Rukaina Island. Kaido mungkin bukan sahaja mendapat tunjuk ajar dari Zebek sebagai gurunya, berkemungkinan besar Kaido juga pernah mendapat tunjuk ajar dari Shiki. 33 tahun dahulu, Shiki juga meninggalkan Rocks dan membentuk Golden Lion Pirate miliknya. 27 tahun dahulu, iaitu 2 tahun sebelum Roger dan krunya berlabuh di Pulau Laugh-Tale, Shiki mengetahui yang Roger telah menjumpai senjata kuno. Shiki berkata, dengan senjata yang mampu memusnahkan dunia dan dengan kekuatanku dan rancangan sempurna yang telah aku rencanakan, bersama-sama ini, kita mampu untuk memerintah dunia sekarang juga. Namun Roger enggan dan peperangan At War pun telah tercetus. Seluruh armada Shiki telah hancur di badai ribut yang datang secara tiba-tiba. Manakala di Wano, ketika cuaca dilihat cerah sepanjang hari, namun ketika The Red Scabbard menghampiri Onigashima, cuaca dilihat berubah secara tiba-tiba. Ramai yang tertanya-tanya berkemungkinan besar telur besar dalam kapal Roger adalah senjata kuno Uranus yang mampu memanipulasi cuaca dan begitu pula arus ombak di lautan dan senjata yang disifatkan oleh Shiki yang mampu menghancurkan dunia. Jadi berkemungkinan besar telur ini telah dihadiahkan oleh Roger kepada Oden bagi memulihkan cuaca di situ. Namun Flying Pirate seperti Shiki tidak memiliki masalah bagi masuki Wano dan sudah tentulah dia tidak akan sama sekali berputus asa bagi memperolehi senjata kuno luar biasa ini. 24 tahun dahulu, apabila mendengar perkhabaran bahawa Roger telah ditangkap, Shiki bersedih apabila mengetahui Roger akan dijatuhkan hukuman di tempat yang paling lemah, iaitu di East Blue. Dia telah ke Marineford untuk menamatkan riwayat Roger di tangannya sendiri. Situasi ini amatlah selari seperti apa yang telah berlaku pada Whitebeard yang telah pergi ke Marineford bagi menyelamatkan anak Roger. Kaido juga ingin pergi ke Marineford bagi menamatkan riwayat Whitebeard di tangannya sendiri. Kerana kalau berkemungkinan besar Whitebeard akan mati di situ, maka Kaido ingin dialah orang yang mencabut nyawa Whitebeard. Namun dengan campur tangan Shanks, Kaido telah gagal ke Marineford. Kata-kata terakhir Whitebeard dan Roger telah memberi impak yang besar dalam era perlalunan dan memacu menyemarakkan semangat ramai orang. Shiki telah gagal dalam misinya membunuh Roger dan dipenjarakan di Impel Down. Namun, di dalam penjara, Shiki mendengar orang ramai telah berlayar di lautan dalam misi mencari harta Roger. Dia kemudiannya memutuskan untuk membuktikan kepada dunia bahawa Lanunlah penguasa sebenar lautan. 20 tahun lalu, 2 tahun setelah kematian Roger, Shiki dipercayai menjadi orang pertama yang berjaya meloloskan diri dari penjara Impel Down dan kemudiannya mencari Whitebeard bagi menjemputnya menyertai rancangan sempurnanya. Apabila Whitebeard enggan seperti mana Roger pada masa lalu, Shiki telah memberitahu kepada Whitebeard yang dia akan menghilang sebentar dan akan menunjukkan keganasan sebenar era Lanun kepada para rookies. Setelah Shiki berjaya melarikan diri dari Impel Down, Garp bagi tahu yang kita perlu sentiasa berwaspada kerana Shiki bukanlah seseorang yang inginkan kedamaian, tapi dia juga tak akan bertindak terburu-buru kerana dia adalah jenis orang yang suka merancang sebelum bertindak. Shiki kemudiannya dilihat berada di sebuah pulau di Grand Line yang bernama Flying Island Merville. Kemudian dia bertanya, bagaimana tentang eksperimen itu?
Dia kemudiannya difahamkan eksperimen tersebut memakan masa 20 tahun. Kemudiannya Shiki pun bersetuju untuk merealisasikan rancangannya dalam tempoh 20 tahun akan datang. Sekiranya akan berlaku peperangan yang melibatkan haiwan mutasi, maka samalah seperti apa yang dilakukan Kaido 23 tahun dahulu. Kaido telah bertembung dengan Moria dan membunuh orang bawahannya. Namun setelah 20 tahun lalu, Kaido dan Beast Pirate menjajah negara Wano. Pada masa itu juga, dipercayai Shiki telah meloloskan diri dari Impel Down, manakala Kaido membantu untuk menjatuhkan takhta Kozuki, dan tindakan Orochi tersebut adalah berpunca dari hasutan seorang wanita tua. Dan dia jugalah yang meyakinkan Orochi untuk beraliansi dengan Kaido. Wanita tua itu sememangnya menjanjikan sekutu yang kuat, sepertinya dia mengenali seseorang seperti Kaido. Kalau kita lihat di panel ini, wanita tua itu juga mampu berubah wajahnya kepada wajah Shiki, dan kita sedia maklum keupayaan buah Devil Mane Mane no Mi ini, iaitu penggunanya perlu menyentuh wajah seseorang terlebih dahulu sebelum mengubah wajah mereka kepada wajahnya. Sesetengah orang percaya bahawa wanita tua ini suatu ketika dahulu pernah berada dalam kalangan Llanow'n Rocks, atau mungkin dia adalah utusan dan bekerja di bawah Shiki. Shiki mempunyai perangai pelik dengan kerap kali dilihat ingin menjalinkan ikatan sekutu dengan Llanow'n yang lain, dengan bekas crewmates-nya dalam Llanow'n Rocks suatu masa dahulu. Dia dilihat ingin memanipulasi mereka dan mengangkat namanya sendiri. Kita telah menyebut nama Roger dan Whitebeard sebelum ini, dan pada masa sekarang Kaido dan Big Mom telah pun bersekutu, sama seperti mana yang ingin dilakukan Shiki lebih 20 tahun dahulu, iaitu untuk menakluk dunia. Kita masih belum tahu apa yang dipersetujui oleh Big Mom dan kenapa Kaido berubah fikiran dari membunuh Big Mom. Namun sebelum ini Oda pernah menyatakan berkenaan Lurking Legend, musuh perkasa yang perlu ditempuh Luffy, dan peperangan itu akan menjadikan peperangan Marineford kelihatan comel berbandingnya. Jadi berkemungkinan besar penyatuan semula Llanow'n Rocks ini adalah sebenarnya dimanipulasikan seseorang di sebalik tabir, iaitu Shiki. Kalau kita lihat di sini, ketika Fire Tanks Pirate memasuki New World, secara tiba-tiba kapal mereka mula terapung. Apa yang berada di atas kapal biji adalah sebuah tanah yang bersaiz raksasa yang menyedut kapalnya masuk ke dalamnya, dan kita dapat melihat beberapa pulau kecil yang terlekat di situ. Mereka yang memiliki keupayaan itu, selain dari Fujitora dengan keupayaan memanipulasi graviti, adalah Shiki. Setelah insiden yang boleh dikira penculikan kapun biji, Broly bagi tahu yang biji kemudiannya telah muncul di wilayah Big Mom. Namun berbeza dari supernova yang lainnya, dia meminta untuk menyertai kru Big Mom. Dan kita tahu kemudiannya biji mempunyai niat untuk membunuh Big Mom. Sebagaimana yang kita tahu, biji adalah antara 5 keluarga Underworld di West Blue. Kalau ada sesiapa yang meracuni pemikiran biji untuk menggadaikan nyawanya untuk membunuh Yonko berseorangan diri tanpa aliansi, orangnya sudah tentu Shiki. Sebab seperti mana kata-kata Law, sama ada kau menentang Yonko atau menyertai mereka, Eustace Kid bertarung dan kalah. Begitu juga Killer. Hawkins telah tunduk pada kekuasaan Kaido, manakala Apo telah bekerja di bawah Kaido dari awal lagi. Jadi perancangan membunuh Big Mom terdapat kaitan dengan Shiki sangatlah masuk akal, kerana pengkhianatan dan membunuh crewmate sendiri adalah seolah-olah nadi dan prinsip dalam Llanow'n Rocks. Sebagaimana yang dikatakan Garp, Shiki adalah seorang yang sangat licik dan tidak akan bertindak terburu-buru dan selalu mempunyai perancangan yang kukuh sebelum bertindak. Selepas kematian Roger dan kejayaannya melepaskan diri dari Impel Down, Shiki tidak menyebut namanya, bahkan menyebut nama Whitebeard, iaitu mengatakan sekarang ini adalah zaman kau, Whitebeard, dalam usahanya memujuk Whitebeard menyertainya. Aku tak kata Shiki ini lemah, tapi aku ingin menegaskan bahawa Shiki ini bijak. Shiki menggunakan seluruh armadanya bagi berunding dengan Roger, bukan bermaksud dia seorang yang pengecut, bahkan ini adalah langkah strategik. Kalau kita lihat, Kaido dan Big Mom telah memusuhi antara satu sama lain untuk sekian lamanya, kerana impian mereka sangat-sangatlah kontra satu sama lain. Sementara Big Mom inginkan dunia yang lebih baik dengan seluruh bangsa disatukan, manakala Kaido dan Shiki pula ingin menghancurkan dunia ini. Jadi di sini kita dapat lihat seolah-olah Shiki telah cuba sedaya upaya memujuk seluruh bekas Llanow'n Rocks, sebagaimana yang kita lihat Miss Buckin yang juga dipercayai menjadi sebahagian kru Llanow'n Rocks. Dia dilihat telah memanipulasi Weevil untuk menyerang Llanow'n Whitebeard bagi mengambil segala harta peninggalan Whitebeard. Kerana kononnya, dialah yang layak untuk harta Whitebeard, iaitu sebagai pewaris Whitebeard yang sebenarnya. Apa yang peliknya, Weevil sepatutnya menuntut bela atas kematian bapaknya dengan membunuh Blackbeard. Namun sebaliknya, dia telah dihasut untuk membunuh Llanow'n Whitebeard bagi memperolehi kekayaan. Kata-kata Miss Buckin ini dilihat sama seperti kata-kata wanita tua yang membrainwash Orochi. Kaido bersekutu dengan Orochi adalah kerana sumber alam dan senjata yang terdapat di Wano. Kaido ingin menghancurkan dunia ini dengan memulakan peperangan terbesar yang dunia tidak pernah lihat. Sama seperti Shiki yang ingin menciptakan neraka di dunia ini dengan menciptakan beast-nya. Kaido juga dilihat menciptakan beast-nya yang tersendiri.
Selain impian Kaido untuk menghancurkan dunia ini, dia juga memiliki keinginan untuk mati seperti mana Whitebeard. Jadi tidak hairanlah jika dia menurut segala perancangan yang telah dirangka Shiki bagi mewujudkan peperangan terbesar yang belum pernah dilihat dunia. Peperangan yang mana akan meragut bahkan nyawanya sendiri dan akhirnya mengabulkan cita-cita dan impiannya untuk mati seperti mana Whitebeard. Jadi bagi menyimpulkan perbahasan teori ini, Shiki adalah the master of the puppeteer seperti mana Doflamingo yang memanipulasi semua bekas Lanun Rocks bagi mencapai cita-citanya untuk menunjukkan kegerunan sebenar era Lanun, untuk menunjukkan Lanunlah yang layak bermaharaja lela di lautan, untuk menciptakan neraka di dunia ini. Maka Shikilah the lurking legend sebenar yang dimaksudkan Eiichiro Oda, yang bakal menjadi musuh terkuat yang pernah Luffy tandingi, musuh yang cerdas, cergas, perkasa dan bakas. The lurking legend versus the destiny legend. Alright guys, that's all I have. Diingatkan sekali lagi kepada siapa-siapa yang berminat untuk buat paid review untuk aku promote FB ke, IG ke, YouTube ke, boleh DM IG Kimisko Verto. Okay? Tiada yang memberi manfaat mudarat melainkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi